Salam sejahtera, saya Nurul Najihah binti Saidun. Nombor metrik saya 204146. Objektif saya ialah usaha dalam meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengurusan sampah secara sistematik. Seiring dengan pertambahan populasi penduduk, sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan dari hari ke hari. Dianggarkan, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 37,890 tan sisa setiap hari dengan sekurang-kurangnya 1.17 kg dijana pada 2018 bagi setiap individu berbanding 0.8 kg pada 2005. Namun, ia tidak diuruskan dengan baik sehingga menyebabkan pelbagai masalah berlaku. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang kurang kesedaran dalam menguruskan sampah secara sistematik. Mereka mungkin kurang faham dan tidak diberikan pendedahan sebetulnya hingga meninggalkan pelbagai kesan yang buruk terhadap haiwan, tumbuhan dan juga manusia. Oleh itu, pentingnya untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengurusan sampah secara sistematik. Penjagaan kebersihan persekitaran dan alam sekitar seharusnya bermula dari rumah. Institusi kekeluargaan adalah penentu kepada tahap kualiti alam sekitar yang akan kita kecapi. Mereka merupakan orang pertama yang dilihat setelah lahir ke dunia. Justru, ibu bapa sebagai pendidik kepada ahli keluarga haruslah memainkan peranan paling utama untuk menerapkan amalan pengurusan sisa pekerja dengan cara yang betul. Pada peringkat awal, ibu bapa perlu mendidik anak-anak untuk membuang sampah ke dalam tong sampah dan bukannya dibuang merata-rata. Ini akan membantu untuk mereka mula tahu dan faham bahawa sampah tidak boleh dibiarkan di merata-rata tempat. Selain itu, peringkat seterusnya ibu bapa boleh menunjukkan cara mengasingkan sampah mengikut kategori seperti botol, plastik, kertas dan lain-lain. Ibu bapa berperanan menyediakan bekas yang berbeza mengikut kategori dan lebih baik jika mampu menyediakan bekas sampah berwarna mengikut kategori di rumah. Kuning untuk plastik, biru untuk kertas, jingga atau merah untuk logam dan hijau untuk kaca. Apabila anak-anak mempelajari kategori-kategori sampah, secara tidak langsung anak-anak akan mampu mengasingkannya mengikut kategori yang betul. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang dominan dalam menerapkan cara hidup mesra alam dalam kalangan masyarakat. Ibu bapa perlu menyalurkan pengetahuan tentang cara hidup mesra alam kepada ahli keluarga mereka seperti mengajar anak supaya tidak menggunakan beg plastik semasa membeli barangan keperluan. Sebaliknya, barangan tersebut dimasukkan ke dalam beg plastik kita semula yang dibawa bersama-sama dari rumah. Pada hujung minggu atau waktu lapang, aktiviti mencantikkan rumah dengan menggunakan bahan-bahan buangan boleh dipraktikkan bagi menghasilkan barang yang baru. Ini membantu mereka sedar bahawa bahan buangan tidak semestinya tidak mempunyai kegunaannya, malah mempunyai banyak manfaat jika bijak menggunakannya. Asingkan sampah yang ingin digunakan untuk dibasuh serta dibersihkan dahulu, kemudian dikeringkan. Bahan buangan seperti botol minuman boleh dijadikan bekas pokok bunga, kertas dijadikan album keluarga, tin minuman diubah menjadi bekas pensel dan sebagainya. Malah, permainan anak-anak yang sudah rosak boleh dijadikan hiasan. Memanfaatkan bahan buangan sebaiknya membantu mengurangkan sisa-sisa buangan makin bertambah di samping ia turut menguntungkan orang itu sendiri. Guru-guru merupakan golongan kedua yang membentuk masyarakat selepas institusi kekeluargaan. Pengaruh yang dimiliki oleh guru-guru dalam mendidik golongan pelajar mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam amalan pengurusan sampah yang sistematik. Golongan pelajar kebanyakan masa mereka berada di sekolah untuk menghadiri waktu persekolahan. Oleh itu, amat penting untuk diterapkan amalan pengurusan bahan buangan sejak di bangku sekolah lagi. Antara peranan yang boleh dilakukan ialah dengan memasukkan silibus berkaitan pengurusan bahan buangan di dalam buku-buku teks sekolah seperti subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan, pendidikan moral dan sains. Pembelajaran ini sedikit sebanyak mendedahkan mereka dengan cara yang betul dalam menguruskan bahan buangan. Ringkasnya, silibus tentang pendidikan alam sekitar perlu diwujudkan.
tidak kiralah sebagai subjek tunggal maupun sisipan memandangkan kepentingannya dalam jangka panjang. Di samping itu, dengan menyediakan tong sampah kita semula di sekolah mampu juga menjadi faktor untuk meningkatkan kesedaran menguruskan bahan buangan yang sistematik dalam kalangan masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar. Apabila tong sampah ini disediakan di sekolah, mereka akan lebih teruja untuk mempraktikkannya. Mereka akan lebih jelas dan faham bagaimana cara untuk mengasingkan sampah dalam kategorinya. Secara tidak langsung, ini juga akan memudahkan pekerja pengutip sampah untuk menguruskan sampah. Dalam masa yang sama, guru-guru dapat memberikan penerangan dengan lebih jelas untuk meningkatkan kefahaman mereka. Usaha ini, jika dilaksanakan dengan baik, tidak mustahil untuk kita memiliki persekitaran yang lebih bersih. Penganjuran pertandingan membabitkan antara kelas juga antara langkah awal dalam memberi pendedahan kepada pelajar tentang amalan pengurusan sampah yang betul. Dengan menyediakan ganjaran atau hadiah akan menarik minat mereka untuk lebih bertanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran. Malah berfikiran lebih kreatif untuk bersaing dengan rakan-rakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat daripada bahan buangan tersebut. Pertandingan ini lama-kelamaan boleh dilaksanakan ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu antara sekolah pula. Barangan yang dihasilkan mereka dapat dijadikan hiasan untuk mencantikkan lagi kawasan sekolah. Ini akan menaikkan semangat mereka apabila hasil kreativiti mereka dipamerkan kepada orang ramai. Apabila masyarakat tidak terdedah dengan langkah yang betul, mereka akan memilih untuk melupuskan sampah melalui pembakaran. Bahan kimia yang dilepaskan ini terus disedut oleh manusia, maka ini boleh menyebabkan batuk, sesak nafas, jangkitan mata, sakit kepala dan pening. Kandungan dioksin dari sisa plastik mempunyai sifat karsinogenik dan boleh mengganggu sistem hormon dalam badan. Toksin ini juga boleh terkumpul dalam lemak dan diserap oleh plasenta bayi pada wanita hamil. Kesan lain yang dapat dilihat dengan jelas ialah sampah sarap memenuhi sepanjang jalan raya. Boleh dikatakan agak mustahil untuk kita lihat kawasan yang tidak dipenuhi dengan sampah di sepanjang jalan raya. Kurangnya kesedaran dan sifat bertanggungjawab menyebabkan masyarakat tanpa segan silu membuang sisa puntung rokok, plastik makanan dan sisa buangan lain di tepi jalan. Jika sikap ini berterusan, generasi akan datang tidak dapat menikmati keindahan alam yang kita miliki kini. Bukan itu sahaja, sampah atau bahan buangan turut dibuang ke dalam sungai. Sungai dipenuhi dengan plastik, botol minuman, kotak dan bahan buangan lain sehingga menyebabkan sungai menjadi kotor serta keruh. Ini turut menyebabkan haiwan akuatik seperti ikan dan udang mati. Malah, sungai akan berbau busuk dan mewujudkan suasana yang tidak menyenangkan. Selain itu, segelintir masyarakat membuang minyak masak yang tidak lagi digunakan ke dalam longkang. Kesannya, longkang tersebut akan tersumbat dan mengganggu sistem pengairan. Akhirnya, berlakunya pencemaran dan mengundang haiwan perosak seperti lipas dan tikus. Secara ringkasnya, keindahan alam sekitar yang kita miliki perlulah dijaga dan dipelihara. Oleh kerana itu, pentingnya peranan masyarakat untuk memastikan sampah dan bahan buangan sentiasa diuruskan dengan teratur kerana mendatangkan kesan terhadap tumbuhan, haiwan, manusia dan juga bumi. Sanggupkah kita melihat kerosakan demi kerosakan berlaku terhadap alam ini, sedangkan ia adalah anugerah terbesar yang kita miliki? Bahkan terlalu banyak manfaat kita peroleh darinya. Jadi, fikir-fikirkanlah apa tindakan kita demi mengekalkan kecantikan dan keindahan alam persekitaran.